Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Lydia Yusrina Abdul Ilyas dalam Berita Pagi Sarawak. Pengalaman serta didikan daripada mantan Yang di-Pertua Negeri Sarawak, Allahyarham Tun Pehin Sri Abdul Taib Mahmud, kekal menjadi asas kepimpinan dalam Kerajaan Sarawak ketika ini. Demikian menurut Premier Sarawak, Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg. Inilah khidmat Pehin Sri, dan juga dia tidak, orang Sarawak kata tidak loket dengan pengalaman. He shared his experience dengan kita, pengalaman dia. Jelas Datuk Patinggi Abang Johari, ramai dalam kalangan barisan pemimpin Sarawak masa kini termasuk beliau sendiri pernah dididik oleh Allahyarham dalam karier politik masing-masing. Pelbagai dasar kerajaan negeri yang dikenalkan oleh Allahyarham pada waktu itu telah menjadi asas kepada dasar-dasar baru yang diteruskan oleh Kerajaan Sarawak agar negeri ini kekal berdaya saing dalam arus pemodenan. Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg juga berkata, sepanjang perkhidmatan Allahyarham, beliau sentiasa memberi penekanan terhadap keharmonian dan kesejahteraan masyarakat berbilang kaum di Sarawak. Istiadat penghormatan negeri akan diadakan di Dewan Undangan Negeri Sarawak Kuching hari ini bagi memberi penghormatan terakhir kepada Allahyarham Tun Pehin Sri Abdul Taib Mahmud. Untuk perkembangan lanjut, kita bersama wartawan Monica Giri. Terima kasih Lydia di studio RTM Kuching. Ketika ini saya berada di Dewan Undangan Negeri Kuching untuk membawakan perkembangan semasa istiadat penghormatan negeri kepada Allahyarham Tun Pehin Sri Abdul Taib Mahmud yang akan diadakan di sini. Allahyarham telah pun menghembuskan nafas terakhir pada usia 87 tahun akibat sakit tua di pusat perubatan swasta di Kuala Lumpur semalam. Dan jenazah Allahyarham telah pun diterbangkan dari Ibu Negara pada 11 petang semalam sebelum sampai ke kediamannya di Demak Jaya pada kira-kira pukul 5.10 petang semalam. Dan sementara itu, istiadat hari ini dimulakan dengan istiadat penghormatan negeri yang merupakan penghormatan terakhir, dan jenazah dijangka tiba di atrium Dewan Undangan Negeri ini kira-kira sekitar pukul 8 pagi. Orang ramai yang berhasrat untuk memberi penghormatan terakhir khususnya bolehlah datang ke Dewan Undangan Negeri ini bermula pukul 8 pagi sehingga pukul 11.30 pagi, dan turut disediakan laluan-laluan khas, iaitu laluan untuk orang awam disediakan di sebelah kiri saya ketika ini, iaitu di saluran B untuk memberi penghormatan terakhir. Manakala untuk ahli-ahli yang kehormat, ketua-ketua jabatan dan div-div kenamaan pula akan hadir bermula pukul 10 pagi hingga 11 pagi ini dan memberikan penghormatan terakhir di saluran A, iaitu di belakang saya. Sementara itu, untuk ahli Kabinet Negeri juga dijangka akan memberikan penghormatan terakhir pukul 11 hingga 11.30 pagi di saluran A. Dan selesai istiadat ini, jenazah akan dibawa ke Masjid Demak untuk solat jenazah sebelum istiadat perkebumian dilakukan di tanah perkuburan keluarga di Demak Jaya. Sedikit perjalanan Allahyarham Tun Pehin Sri dalam arena politik. Beliau dilantik sebagai Yang di-Pertua Negeri Sarawak ke-7 pada 1 Mac 2014 dan berakhir 25 Januari 2024. Dan Allahyarham Tun Pehin Sri Abdul Taib pernah menjadi Ketua Menteri Sarawak selama 33 tahun bermula dari 26 Mac 1981 hingga Februari 2014. Itu saja Lydia yang dapat saya kongsikan dari Dewan Undangan Negeri ini. Sebenarnya istiadat penghormatan negeri yang akan berlangsung di sini bermula pukul 8 pagi nanti. Kembali kepada Lydia di studio, silakan. Terima kasih Monica. Seorang pemimpin di Sarawak bukan hanya memimpin untuk komunitinya sahaja, tetapi pemimpin untuk semua rakyat Sarawak. Itu salah satu pesanan Tun Pehin Sri Abdul Taib Mahmud yang terpahat diingatan Timbalan Menteri Pendidikan, Inovasi dan Pembangunan Bakat Datuk Dr. Anwar Rabai. Jelas Datuk Dr. Anwar, Tun Pehin Sri Abdul Taib juga berkali-kali menekankan kepadanya betapa penting masyarakat pelbagai kaum di negeri ini bekerjasama. There is no options, there is no alternative for us in Sarawak not to work together. So that is his advice to me. A leader in Sarawak is not meant for your own community.
but a leader in Sarawak is meant for everyone in Sarawak. Beliau ditemui media di Dewan Kaunselor Tun Abdul Taib Mahmud di Sibu. Dewan tersebut dinamakan sebenar nama Allahyarham Tun Pein Sri Taib yang merupakan Chancellor UTS. Menurut beliau, Allahyarham adalah pemimpin yang mempelopori pembinaan UTS yang kini berusia 10 tahun. Sementara bekas Timbalan Ketua Menteri Sarawak, Datuk Patinggi Tan Sri Alfred Jabur pula berkata kestabilan politik, kemajuan ekonomi serta keharmonian rakyat yang dikecapi ketika ini merupakan legasi kepimpinan Allahyarham Tun Pehin Sri Abdul Taib Mahmud. His leadership was firm, supported by the riot. He shows sincerity to the riot, very dedicated in his leadership. He bring people together, the riot together. He bring all the quarrelling party together. Katanya semangat tersebut telah diwarisi oleh kepimpinan Sarawak seterusnya iaitu Allahyarham Pehin Sri Adnan Satem dan Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg malah perlu dicontohi generasi baharu. Dalam pada itu, Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Tupong merangkap Ketua Setiausaha Politik kepada Premier Sarawak, Fazruddin Abdul Rahman berkata, Allahyarham telah memberi sumbangan besar kepada penubuhan Malaysia dan pembangunan negeri ini. Politik pembangunan, pemodenan dan kestabilan yang dibentuk melalui kepimpinan beliau adalah legasi yang telah memberi asas penting bagi transformasi Sarawak pada masa kini dalam ekonomi baharu. Fazruddin yakin legasi yang telah ditinggalkan oleh Tun Pehin Sri Abdul Taib akan terus dipelihara oleh pemimpin kerajaan Sarawak bagi merealisasikan visi negeri ini menjadi negeri maju dan berpendapatan tinggi pada 2030. Projek Jalan Raya Pasi ke Tanjung Manis dijangka dapat disiapkan Mei tahun depan. Menurut Timbalan Menteri Pembangunan Infrastruktur dan Pembangunan Pelabuhan Sarawak, Datuk Insinyur Aidil Lariwo, projek ini merangkumi pembinaan jalan raya sepanjang 17 km menghubungkan Jalan Pasi di Serike ke Jalan Tanjung Manis. Turut dibina sebuah jambatan sepanjang 1.44 km menyeberangi Batang Rajang dengan ketinggian pelepasan jambatan setinggi 26 meter. Projek bernilai lebih RM321 juta ini kini siap 1.4% lebih awal daripada yang dijadualkan. Manakala kerja-kerja pembinaan projek ini telah mencapai 86.23% berbanding 84.72% kadar yang disasarkan. Pasi to Tanjung Manis Sibu Road, 17 km, and the road is designed to meet the R3 standard, the normal R3 standard. So this means there's a lot of space or room in the future for government to upgrade the road to dual carriageway. Beliau ditemui media selepas melakukan lawatan ke tapak projek itu di Jalan Pasi Sarike. Dalam pada itu, Timbalan Menteri Perancangan Bandar, Pentadbiran Tanah dan Alam Sekitar, Datuk Len Talib Saleh berkata, projek itu sepatutnya siap bulan September tahun ini, namun berlaku kerosakan di tiang jambatan akibat dilanggar oleh sebuah kapal yang memaksa kerja pemeriksaan semula dan kerja penambahbaikan dibuat untuk jambatan itu. Pada masa ini kita dari Serike pergi ke Tanjung Manis mengambil masa 2 jam 2 jam setengah. Dengan adanya siap jambatan dan jalan raya ini nanti kita akan dapat menjimatkan 2 jam travelling time. Berita Pagi Sarawak berakhir di sini. RTM Sarawak mengucapkan salam takziah kepada seluruh keluarga Allahyarham Tun Pehin Sri Abdul Taib Mahmud. Seterusnya ikuti Stadium RTM selepas ini untuk perkembangan sukan tanah air dan antarabangsa.